Perpustakaan Negeri Sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganding bahu sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, Perpustakaan Negeri Sembilan. Perpustakaan Negeri Sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Mari Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, wagih membaca, wagih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa.
melangkah dan berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemat di jiwa. Marilah kita berganding bahu sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri Sembilan. Marilah kita berganding bahu sekata, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat pagi, selamat petang. Dah pagi. Selamat petang kepada tuan-tuan dan puan yang berada di luar sana. Hari ini kita bersua lagi dalam program Buku di Hati. Kerana program Buku di Hati ini program bersama YDK Research Negeri Sembilan dan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Program Buku di Hati. Orang kata buku di hati, bila kata buku di hati ni, buku tu adalah, mungkin buku tu memberi inspirasi kepada seseorang untuk berubah. Untuk merubah ataupun merubah kehidupannya. Jadi hari ini kita didatangi oleh tetamu kita yang orang kata kalau di Malaysia ni yang tersohor lah. Kan? Iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Noor Nawawi. Muhammad Noor Nawawi, iaitu pengarah Institut Pemikiran dan Pemikiran Siddiq Fazil. Betul? Doktor? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana perjalanan daripada KL ke sini? Jalanan okey, smooth. Jam kau? Tak ada jam. Cuma Okey. nampak redup macam nak hujan je lah. Tak ada panas nak hujan kan. Sekarang musim tak menentu. Panas betul kan? Yalah, Kalau dah hujan lah. Okey, hari ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Noor Nawawi, itu pengarah Institut Pemikiran dan Kepimpinan Siddiq Fazil. Tajuk hari ini adalah Siddiq Fazil, Ilmuwan dan Misi Pencerahan. Sebelum ni kita panggil pelbagai tetamu yang menceritakan buku-buku asal ataupun hasil penulisan iaitu arwah Siddiq Fazil. Penulisan-penulisan buku yang diulas oleh tetamu. Tapi hari ini mungkin hari yang Doktor yang berbahagia Dr. Muhammad Noor Nawawi ini akan ulas keseluruhan apa yang pemikiran ataupun kepimpinan yang Dr. Fazil ni kepada tuan-tuan dan puan di rumah. Jadi sebelum tu orang kata kalau tak kenal tak cinta. Jadi kita nak bercinta, Doktor. Okay. Nak bercinta. Jadi, Doktor,
Saya minta maaf doktor ya. Ya. Doktor ni asal orang Kelantan. Saya dah biasa cakap nagori ni doktor kan. Dia kadang-kadang cakap tu apa. Kalau doktor tak faham gitu ya doktor. Tak apa, tak apa. Okey. InsyaAllah. Boleh tak doktor memperkenalkan diri doktor? Mungkin di luar sana dah ramai kawan. Ya, ya. Mungkin ada yang baru nak apa, boleh mengenal doktor asal daripada mana doktor? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Cik Din selaku pengacara majlis kita. Alhamdulillah saya panjatkan syukuran kepada Allah SWT kerana dijemput ke sini pada petang ini dalam rangka peningkatan ilmu kita bersama. Saya akan diwawancara, akan ditanya tentang arwah Ustaz Siddiq Fadil. Nama akrabnya kami panggil dia Ustaz Siddiq Fadil. Walaupun secara rasminya dia adalah Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil. Saya tentang diri saya lah. Saya berasal dari Kelantan, daripada Pasir Mas, Kelantan. Belajar pun di Kelantan lah. Sehingga saya masuk Universiti Melaya tahun 70. Tahun 70, dah lama tu, tahun 70 tu. Saya pun belum lahir lagi tu. Tahun 70, ketika itu universiti di Malaysia tak banyak. Betul. Yang adanya Universiti Melaya. Tahun 70 tu UKM baru start tahun pertama dan USM tahun kedua. Maksudnya USM diwujudkan tahun 68, tahun 69. Sebab tahun 70 itu second year. Dan jadi artinya Universiti Melaya tempat yang kebanyakan pelajar ketika itulah masukinya. Saya belajar di Universiti Melaya sehingga habis tahun 73. Lepas tu saya pergi meneruskan untuk pengajian sarjana dan PhD saya di UK lah. Dan balik ke Malaysia dan berkhidmat dengan Universiti Melaya lagi lah, sebab Universiti Melaya yang membiayai pengajian saya. Bermula sebagai pensyarah tahun 77. Dan saya berada di Universiti Melaya, kalau tak silap saya 15 tahun lebih kurang lah. Lepas tu saya pindah ke UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Dan di UIA tak lama, 5-6 tahun. Lepas tu saya masuk bidang korporat sekejap. Dan oleh kerana hati tu hati orang kata ilmuwan, akhirnya balik ke universiti jugalah. Dan saya memasuki Universiti Selangor. Saya tidak berhasrat untuk masuk Universiti Selangor tu lama rancangannya lah. Tapi akhirnya jadi berbelas tahun jugalah sampai sekarang. Jadi masih bekerja di UNISEL atas berbagai-bagai kapasiti. Kapasiti sekarang ialah pengarah Institut Pemikiran Siddiq Fadil, yang diwujudkan atas inisiatif Kerajaan Negeri. Menteri Besar telah mengarahkan kita set up institut ini selepas Ustaz Siddiq meninggal pada Ogos 2021. Okay. Kalau dari segi latar belakang lah, doktor, keluarga doktor lah, ibu dan bapa doktor yang berada di Kelantan waktu kecil dulu, sebagai apa? Pesara ke apa? Ayah saya seorang imam. Saya imam kampung, imam di tempat saya lah. Mak saya orang kata suri rumah tangga lah. Tapi alhamdulillah keluarga saya daripada keluarga beragama. Jadi exposure pada agama dan exposure kepada keilmuan ni, pak-pak saudara saya zaman dahulu lah. Pergi ke Mekah, belajar di Mekah, berbelas tahun, ada seorang tu sampai 21 tahun. Itu zaman dahulu lah. Ya, jadi memang ketika itulah ilmunya. Betul, kan? Betul. Pergi ke Mekah, ada semua belajar ilmu Islam. Jadi pak-pak saudara saya apa semua, kiri kanan lah mak saya, ayah saya, kebanyakan menekuni ilmu agama lah. Jadi apabila sampai giliran kami, yalah kita pun masuk sekolah juga kan. Betul. Saya dalam konteks saya terus masuk sekolah Inggeris. Tahun 57, Darjah 1. 57. Darjah 1. Lepas tu
satu perkara yang menarik saya, kalau kita bercakap tentang ilmu ya, tentang membaca dan sebagainya. Saya suka membaca kerana ayah saya dia memang membaca surat khabar hampir setiap hari. Setiap hari. Ketika itulah dia kalau dia pergi ke pekan, dia akan beli utusan Melayu lah. Zaman dulu utusan Melayu untuk dia. Melayu, betul. Tapi dia beli untuk saya Straits Time. Oh. Dan saya mula mengenal Straits Time ini masa saya di Jadual lagi, tahun 58 lagi. Saya dah baca Straits Time. Dan satu lagi, kalau tak ada Straits Time, dia panggil satu surat khabar nama Eastern Sun. Jadi kalau dia pergi kedai toko buku tak habis, dia beli Eastern Sun. Dia bawa balik ke saya. Dia suruh baca. Jadi dari kita kecil-kecil mula start halaman terakhir lah. Sukan tu kan. Betul. Tengok sukan gambar apa semua. Betul. Lepas tu barulah pindah ke depan. tempat yang serius kan. Jadi dan saya juga bila habis Straits Time, saya ambil surat khabar utusan Melayu dia. Kami zaman dahulu sekolah orang putih ni tak diajar tulisan Jawi. Okey. Tapi saya pandai Jawi kerana membaca utusan Melayu. Tu Jawi. Mula-mula merangkak lah. Mengangkat. Lepas tu alhamdulillah akhirnya lancar. Jadi itulah. Jadi kalau nak kata pembacaan ni bagi saya ketika itulah. Surat khabar ni memang banyak membantu. Dan saya baca surat khabar seperti saya kata dari dia 2 lagi sampai dewasa lah kan. Jadi saya memang macam saya kata galakkan daripada ayah tu luar biasa. Iaitu tanpa saya suruh dia beli. Dia balik, ini Straits Time untuk kamu ni. Ini Straits Time untuk kamu. Jadi kita pun at the age of 8 tahun tu saya rasa jarang budak, saya tak cucu saya tak sentuh lagi budak-budak macam ni. Tapi ketika itu zaman orang tak macam saya 8 tahun tu. Dan umur 10 tahun saya sudah boleh berdebat politik. Sebab surat khabar. Surat khabar. Betul. Surat khabar tu ada macam-macam lah. Surat khabar cerita politik seluruh dunia, presiden tu, presiden masa, ni. Isu-isu semasa lah. Jadi saya dah tahu siapa presiden negeri tu, presiden negeri ni semua. Jadi saya baca betul-betul. Dan dari situlah menimbulkan minat untuk seterusnya baca buku cerita dan sebagainya. Saya tertarik doktor yang ayah doktor dia baca utusan Melayu. Dan doktor dia bagi Straits Time. Kalau doktor pernah tanya kenapa doktor kena baca Straits Time? Dia baca apa ada? Saya tak pernah tanya, tapi dia mula-mula balik. Ini supaya bahasa Inggeris kamu baik dia kata. Itu dia. Mula-mula itulah. Itu dia. Tenang tu kan. Jadi apa ni menariklah bagi seorang imam ya zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Betul. Kan? Medianya macam tu, TV pun tak ada lagi. Soal khabar je lah kan. Macam ayah doktor bahasa Inggeris tahu tak masa tu? Dia tak tahu zaman dulu. Dia orang zaman dulu dia pergi sekolah dia boleh Jawi dengan Rumi. Tapi banyak Jawi lah zaman dahulu. Tapi saya nampak ialah apa yang doktor cerita, ayah doktor ni dia nak anak dia menguasai bahasa Inggeris. Mungkin dulu bahasa Inggeris ni amat penting, bukan amat penting, penting untuk maju lagi. Memang masa tu sekolah Inggeris ni zaman dahulu tak banyak. Kalaulah saya lihat tempat saya di seluruh pekan daerah Pasir Mas tu, dan begitu juga tempat lain, Bacok ke, Tumpat ke, Tanah Merah ke. Dia ada satu sekolah bahasa Inggeris. Betul. Yalah, itu sekolah kebangsaan lah. Nak masuk sekolah Inggeris tu bukan senang sebab ada persaingan kan. Betul. Tapi ayah saya dihantar saya ke sekolah Inggeris, kakak saya sekolah Inggeris dan sebagainya lah. Pak saudara saya walaupun belajar di Mekah berbelas tahun, anak ini dihantar ke sekolah Inggeris. Betul. Boleh jadi ada kesedaran bahawa bahasa Inggeris tu menguntungkan agaknya lah. Itu pertimbangan mereka. Jadi mereka hantar ke sekolah Inggeris. Betul. Jadi kita pun belajarlah bahasa Inggeris dan kebaikan ketika itu ialah apabila kita pergi sekolah Inggeris, dia keseluruhannya belajar dalam bahasa Inggeris. Tidak macam sekarang ada setengah Inggeris, setengah dalam bahasa Melayu kan. Jadi penguasaan bahasa Inggeris dulu lebih baik daripada, saya rasalah lebih baik daripada sekarang. Yang kemudian lah.
Saya lagi adakah adik doktor ada beradik ada berapa? Saya semuanya dalam keluarga saya 6 beradik. 6 beradik. Ah, Semua ayah akan bagi bentuk macam tu lah, bagi set time duduk apa ataupun doktor saja. Apa ni, sebab kami anak lelaki 2 je. Oh, 2. Abang saya yang tua dan saya. Doktor anak bongsu ke apa? Dan saya keempat. Oh, keempat lah. Yang jadi tak tahu lah jadi dia bias perempuan lelaki kalau wallah alam lah. Tapi ya abang saya tu dia tak ada di rumah, dia di Kota Baru. Kota Baru. So yang di rumahnya saya pasti mas kan. Yang berada di rumah. Jadi sebab tu dia balik tiap-tiap hari, dia balik di rumah kan. Dia macam keluarga doktor, keluarga ayah doktor bagi surat khabar, setiap hari balik bagi surat khabar. Sekarang doktor ada berapa anak beranak? Ada berapa saya anak? 4 orang 4 anak. Adakah masa zaman doktor ni anak-anak diberi, bukan surat khabar, mungkin dari bacaan untuk didikan untuk membaca doktor? Macam ayah dulu bagi doktor macam tu. Mungkin doktor untuk anak-anak adakah kaedah dia macam tu? Dia pertamanya rumah saya kecuali 2-3 tahun ni lah surat khabar pun sekarang nilainya apa ni boleh dipersoalkan. Tapi zaman awal-awal dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an surat khabar ni kami belanggan lah. Betul. Belanggan tiap-tiap hari. Kalau weekend, Sabtu dan Ahad saya langgan ke semua 4 surat khabar kan. Jadi tanpa memaksa lah. Bendanya ada di depan, orang kata bahasa itu ada di depan hidung kan. Betul. Jadi terpulang benda mereka lah. Dan zaman saya dengan zaman anak-anak saya ni lain lah kan. Betul. Maksud exposure-nya, kawannya, apa ni, penguasaan bahasanya, TV-nya dan sebagainya kan. Betul. So tambah pula duduk Kuala Lumpur ni kawan-kawan mereka ada yang Melayu, ada Cina, ada India. So bahasa Inggeris mereka baik. Yalah, betul. Jadi kita pun taklah berapa risau sangat. Lepas tu kebanyakan alhamdulillah pergi sekolah yang baik-baik kan. Jadi taklah risau macam seperti mungkin ayah saya risau zaman saya Betul. dulu. Dia sebenarnya bila ayah bagi surat khabar, contoh surat khabar untuk kita apa, dia sebenarnya didikan sebenarnya untuk membaca. Tak kisahlah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ya, betul. Satu tahap besok, misalnya kalau kita kalau pagi-pagi dah diberi, tiba-tiba tak ada dia bagi. Jadi kita adakah doktor pernah rasa surat khabar tak ada, kena cari ni, ada tak Dia begini, menarik yang kalau ayah saya tak pergi ke pekan ataupun dia terlupa nak beli, saya pergi cari. Nampak dia punya. Dia misalnya ayah nak dia mesti dapat juga kan. Ayah tak pergi ke pekan esok. Dia bagi duit ekstra kat saya. Oh. Saya balik sekolah saya akan beli. Oh. Okey. Sebenarnya saya cukup appreciate lah apa yang ayah saya buat. Betul. Saya memandangkan zaman tahun 60-an. Betul. Zaman orang tak berapa sedar Betul. sangat tentang pelajaran, Pendidikan, kepentingan bahasa tu kan. So saya really appreciate lah apa yang dilakukan itu. Doktor minat membaca dalam bentuk buku apa? Genre buku apa doktor sekarang? Saya yang lain pada surat khabar, saya suka baca majalah-majalah, magazine. Dan magazine ni saya satu perkara yang saya suka ialah saya ketika zaman itulah saya bercakapnya saya suka baca magazine yang berkualiti tinggi lah. Betul. Seperti Time Magazine, Newsweek, Life. Lepas tu daripada England yang banyak orang tak baca lah, Spectator semua kan. Yang ini semua saya baca. Apa ni, Economist kan. Saya baca daripada awal lagi tu. Jadi bahasa Inggeris saya rasa banyak dipengaruhi oleh magazine yang high class ini. Betul. Daripada storybook. Saya storybook saya bukan tak suka. Tapi saya suka juga, tapi yang ini lagi membantu. Satu perkara yang saya rasa menarik apa yang saya lakukan. Saya ada satu buku tebal ini, buku apa yang panjang tu kan, macam ni sampai 200 halaman. Setiap ayat yang saya jumpa yang menarik, yang saya sendiri payah nak tulis, saya akan tulis.
satu page ayat ni. Lepas tu habis baca saya akan baca ayat tu. Frasa-frasa dia guna tu. Jadi penguasaan kita kemas. Orang kata sentence construction tu. Kadang-kadang kita sendiri nak construct is not easy, bukan senang. Betul. So kita tengok apa yang orang construct ayat. Jadi macam katalah saya baca Time Magazine, saya jumpa ayat beberapa ayat yang menarik. So saya salin. Lepas tu esok dulu saya baca. Akhir saya ingat. Ingat balik ya. Dengan, Dia baca, lepas tu menulis catatan satu kaedah yang untuk jadi untuk kita ingat. Bila kita baca kita ingat, tapi kita menulis lagi menguatkan ingatan kita. Itu tujuan supaya sebab apa ni kadang-kadang bahasa ni dia menarik cara dituliskan. Kita sendiri pun tak fikir boleh construct ayat seperti itu. Jadi bila kita jumpa yang construction yang memang cukup menarik lah. So kadang-kadang saya boleh petik sampai sekarang ayat-ayat yang itu. Yang jika orang dengar kawan kata, very interesting you. Perkataan. So, itu habit saya lah. Doktor sekarang di Unicel lagi. Ya masih. So, masa doktor belajar ke Universiti Melaya, doktor pergi ke UK, doktor ambil jurusan apa? Saya ambil sosiologi. Sosiologi lah. Ya, sosiologi. Di universiti sekarang doktor saya basically sekarang jabatan sekarang itulah pengarah institut Institut dan Pemikiran Sri Fadil. Saya tak mengajar lah. Banyak pentadbiran lah. Saya mengajar juga lah di Unicel tu. Tapi untuk suatu ketika saya jadi Dekan Center for Graduate Studies, TNC, Timbalan Night Chancellor. Lepas tu pengarah Center of Excellence. Itu dah tak mengajar lah. Banyak pentadbiran lah. Sampai sekarang pentadbiran lah. Okey doktor. Dia seorang cerita peribadi doktor ni memang menarik saya tengok kan. Cuma satu saya nak sebut. Saya suka membaca. Betul. Saya hingga apabila saya tengok anak-anak saya, tak sengaja saya membaca sampai sekarang. Jadi isteri pun saya berkata ke anak-anak saya, biarlah jadi macam bapa kamu ni. Betul. Jadi saya boleh duduk depan sampai sekarang 3 or 4 hours depan komputer saya tak jemu. Dan saya kalau boleh tengok buku, baca buku, saya sihat. Saya sihat. Kalau orang kata kalau demam makan Panadol contohlah kan. Doktor kalau demam dia suka baca lagi sihat badan. Saya bolehlah duduk depan baca buku berjam-jam tak jemu. Dan itu saya rasa walaupun anak saya alhamdulillah berjaya, ada je lecturer, ada jadi apa semua, PTD semua, dentist semua. Tapi saya rasa mereka tak seraja saya dari segi membaca tu. Jadi benda ni habit daripada kecil. Habit daripada kecil. Maksud yang ayah saya tanam pada saya dulu memang luar biasa. Betul. Dia sebenarnya daripada kecil tu sebenarnya. Saya ambil apa yang doktor cerita tu yang ayah balik dia buat utusan Melayu, doktor punya set time tu bagi saya sekarang lah sekarang kan. Dia macam bagi saya untuk zaman itu ayah saya lakukan, saya rasa it's amazing lah. Betul. Imam. Dan saya cerita bukan itu kan. Kalau zaman dulu typewriter ni bukan orang ada typewriter. Betul. Bukan ada typewriter. Saya form 3 tu ayah saya dah beli saya typewriter. Dia kata ni kau nak menaik apa ke, nak menulis ke apa. Ya Allah, saya fikir sampai sekarang saya kira suatu yang menakjubkan bagi diri saya. Sebab biasa orang typewriter masuk universiti je typewriter. Sekarang tak pakai typewriter lah. Sekarang komputer. Tapi nak cerita zaman itu, typewriter ni cerita di pejabat, cerita orang dah itu. Tapi ayah saya form 3 lagi. Dia dah beli. Ini takut nak buat note apa-apa, nota apa-apa, dia type. So jadi dia bukanlah berpelajaran tinggi orang kata graduate universiti zaman dia, tak ada kan. Tapi kesedaran dia tu. Betul. Itu yang saya tertarik. Zaman tu dengan pemikiran, mungkin pemikiran ayah doktor ni dia dah nampak ke depan apa yang akan terjadi, apa kepentingan bahasa Inggeris. Dan satu lagi saya nak cerita bukan apa supaya orang kata
banyak boleh membantu ibu bapa kan. Mm-mm. Ayah saya, dia when comes to beli buku, dia tak ada soal jawab. Betul. Saya kata nak buku ni, nak buku ni, nak buku ni, dia beri duit aja. Bukan nak kata ayah saya kaya. Betul. Tapi kesedaran dia. Jadi masa saya belajar tu, saya ada banyak buku. Buku revision lah apa. Yang orang tak ada revision, saya order daripada Singapura apa semua. Ni I'm talking about tahun 60-an kan. Ayah saya bagi. Ayah nak duit nak beli buku. Ayah nak duit nak pergi Kota Baru. Pasti pas Kota Baru jauh. Zaman dululah. Dululah. Naik kereta api. Saya pergi ke kedai-kedai buku, cari buku. Dia bagi duit. Jadi maksudnya, dia sendiri taklah kata, buku apa kamu nak? Dia tak pernah. Tak ada soal jawab lah kat situ. Kita cakap, ayah nak beli buku. Nak berapa banyak? Nak banyak mana? Saya katalah, zaman tu RM30 banyak, nak 30. Dia bagi dia, pergi beli. Jadi itu saya memikirkan itu saya luar biasa. Betul. Saya Bagi saya luar biasa sebab itulah zaman dulu kan. Zaman dulu. Saya cakap zaman orang tak ada kesedaran tentang pendidikan kan. Okey doktor, seronok cerita pasal keluarga doktor, tapi kita akan pergi ke tajuk hari ini doktor, ialah bukan hasil daripada apa yang ni yang doktor boleh sebagai pengarah Institut Pemikiran Kepimpinan Siddiq Fazil. Doktor dengan arwah Ustaz Siddiq Fazil pernah berjumpa ataupun macam mana doktor? Saya kawan rapat lah. Oh, kawan rapat. Dan saya kenal lama. Maksudnya Ustaz Siddiq ni tua pada saya. Saya rasa 3 tahun kot dia tua pada saya. Tapi dia junior saya setahun di universiti. Sebab saya fresh from school. Dia masuk maktab dulu. Apabila dia habis Izzuddin, sekolah menengah Izzuddin, sekolah menengah agama Izzuddin Ipoh, dia masuk maktab perguruan LI masa tu orang panggil. Lepas tu dia jadi guru. Masa jadi guru tu dia masuk STPM dan masuk universiti. So dia junior saya setahun lah. Saya mengenalinya masa saya tahun 2, dia tahun 1. Masa saya tahun 2, saya jadi Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Melaya. Jadi apabila saya nak Esko PMIUM zaman saya itu nak melepaskan term kami itu, kami nak carilah orang yang berwibawa. Yang masa tu saya cari jumpa Ustaz Siddiq. Dia first year dia nak naik second year kan. Jadi di situlah saya kenal dia, saya pujuk dia, bukanlah pujuk, saya ajaklah dia. Saya kata, eloklah saudara ambil jadi presiden ni. Dia seorang tawaduk, dia tu tak payahlah nak belajar aja, dia tu tak boleh. Bakat ada, kepimpinan ada, kecerdikan ada, kepetahan ada, jadi tak ada orang lain lah kata you lah. Yang dia terima lah, alhamdulillah lah. So dia jadi presiden selepas saya 71 72, sesi saya dia 72 73. So saya kenal masa universiti lain lah. Apa yang doktor tertarik ialah first untuk ajak dia yang doktor kata tadi, nak cik orang yang berwibawa masa antara ramai-ramai doktor tengok Ustaz Siddiq ni dia memenuhi kriteria dia leadership quality daripada dia daripada awal. Kita pun tahulah buat homework dengan kawan-kawan dia masa dari sekolah Izzuddin lagi, masa LI lagi, the student leader, saya boleh masuk Universiti Melaya. Logikal lah dia menyambung kepimpinan dia sejak dari LI kan. Dan kebolehan dia dari segi kecintaan keilmuan dan sebagainya sudah menonjol daripada awal lagi. Sebab tu dia dapat first class honours. Jadi memang seorang yang ada kemampuan akademik yang baik lah. Ustaz Siddiq ni dia orang Selangor ke apa? Dia orang Perak. Orang Perak. Orang Datuk Perak. Orang Datuk Perak. Daripada universiti sampailah hayat dia. Ada doktor bersama dia. Ada bersama tu boleh kata rapat lah sebab kami terlibat dalam organisasi yang sama. Dalam ABIM ya. ABIM. Dalam ABIM. Beliau generasi awal ABIM.
Saya pun generasi awal ABIM juga, tapi apa tu saya pergi luar negeri kan, pergi belajar. So saya ni bukan apa, kebetulan abang saya presiden pertama ABIM. Dia mata dia kurang baik lah. Dia Ghazali Narawi kan, mata dia memang dia tak apa clear kan. So apabila saya duduk dengan dia tu, dia nak pergi usrah, dia ajak saya lah, teman. Jadi saya bukan esko ABIM, usrah tu untuk esko ABIM saja. Anwar Ibrahim, Siddiq Fadil, Fadil Noor, abang saya dan ramai lagi lah, sampai berbelah orang kan. Jadi usrah tu usrah untuk top leadership of ABIM tu. Tapi saya menemani abang saya. Jadi kalau abang saya bawa kereta, saya selalulah biasa kiri sikit. Dia tak pernah nampak. Sebab dia tak pernah nampak kan. Okay. Jadi saya tapi saya masa tu dah dalam PMIUM, student leader kan. Jadi bukanlah asing, cuma tak berjabatan lah dalam ABIM tu, tapi menghadiri usrah pertama ABIM lagi. Sampailah saya pergi luar negeri. Jadi saya dari situ kenal lah, sebab Ustaz Siddiq seperti juga orang lain berada dalam kepimpinan ABIM. Di situ saya boleh nampak semualah. Orang ni kehebatan ni, mana orang ni terselah dalam bidang apa dan sebagainya. Jadi Ustaz Siddiq ni saya kenal daripada Dewan dalam ABIM lagi. Dia, kalau tidak silap saya, dia esko penerangan kalau tidak silap saya. Tidak silap saya. Dan apa tu, dalam ABIM ni ketika itu alhamdulillah, basically banyak scholars, cendekiawan kan, yang berpotensi dan berbakat semualah. Jadi kita boleh manfaatkan daripada keilmuan mereka. Kalaulah saya katakan, kalau kita ambil, kita biasanya lazim usrah tu, yang saya hadir lah, menemani abang saya. Dia bermula dengan maghrib. Maghrib itu kita solat maghrib, pas solat maghrib kita makan, lepas tu solat isyak. Lepas solat isyak, baru start dengan usrah kan. Jadi usrah tu untuk tempoh sejam setengah itu ialah baca Quran dan tafsir. Jadi kita ada semua variety of tafsir itu. Katakan Ustaz Siddiq diberi satu kitab. Orang lain diberi satu kitab. Katalah seorang diberi tafsir Zilal Quran, satu Mawardi, Tabari. Jadi semua ada 7-8 jenis, 5-6 jenis itu. Ustaz Nilah, Ustaz Ghazali, Ustaz Ghani, Ustaz Wahab, Ustaz Mokhtar, Ustaz Siddiq, masing-masing pegang tafsir yang berlainan, dan kita boleh tengok berlainan. Dan kita juga ada yang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni kami Anwar Ibrahim, kawan di Makno dan lain-lain, kami tak tafsir dah, tak kerti kan. Tapi kami baca. Iaitu satu pegang Anwar Ibrahim, dia pegang Yusuf Ali punya translation. Orang lain pegang Maududi punya tafsir. So kita yang bahasa Inggeris kita baca lah. Baca supaya dengan. Tapi yang penafsiran tentang yang lain-lain tadi, ustaz-ustaz kita tadilah yang katanya very knowledgeable lah. Dan di situ saya boleh tengok Ustaz Siddiq lah, pembacaan dia boleh kata luar biasa, luas. Dia ada 2 orang yang kuat membaca. Orang lain bukan kata membaca. Maksudnya ekstra pembacaan. Ustaz Siddiq Abdul Ghani Samsudin. Tapi Ustaz Siddiq lagi kini. Lagi orang kata lagi orang sekarang kata lagi king lah baca. Dia advantage Ustaz Siddiq ni yang saya kagumnya ialah dia menguasai 3 bahasa dengan baik. Dia menguasai bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia luar biasa hebat. Saya rasa very rare lah nak cari seorang yang bahasa Melayu. Bukan saya menulis, bersyarah pun luar biasa baik. Dia menguasai bahasa Arab yang baik. Saya tak reti bahasa Arab. Saya bukan sekolah Arab. Tapi saya tanya kawan-kawan yang menguasai bahasa Arab, dia kata bahasa Arabnya cukup baik. Dan dia pernah pergi ke England, seorang professor of Arabic di University London tu, orang Arab lah, bercakap dengan dia, diintroduce oleh pelajar Malaysia. Ini Siddiq Fadil from Malaysia. Dia cakap Arab. So profesor bahasa Arab, orang Arab tu, lepas tu tanya kawan saya, dia ni belajar di Mesir ke? Tak ada, dia belajar di Malaysia ya, bahasa Arab dia. Dia tak percaya. Bahasa Arab dia mesti orang pernah belajar di Timur Tengah.
Dia punya, Ah. orang kata dia punya pekat ada kan. Tak tahulah pekat wallahualam. Maksud penguasaan lah. Penguasaan dia baik. Jadi dia menguasai bahasa Arab dengan baik. Dan yang tidak ada pada kebanyakan ustaz. Ini bukan mengata ya. Nauzubillah. Kecuali ustaz sekarang. Ustaz zaman dulu tidak menguasai bahasa Inggeris. Yalah, bukan apa sebab dia tak pergi sekolah Ya, putih. betul. Ustaz Siddiq ni dia menguasai bahasa Inggeris yang baik. Bahasa Inggeris yang tinggi dia faham. Teks-teks yang tinggi dia faham. Jadi advantage lah. Maksudnya bahasa Melayu, bahasa Arab dia expose kepada tulisan-tulisan Arab, dan bahasa Inggeris dia expose kepada tulisan-tulisan Inggeris tentang Islam. Penulisan tentang Islam dalam bahasa Inggeris ini, Masya Allah luar biasa. Kalau kita cakap sekarang lah. Kalau cakap saya tu baca semalam je. Dikatakan setiap tahun ada 5,000 title dalam bahasa Inggeris tentang Islam. Bahkan bahasa Arab pun tak boleh nak mengatasi dari segi output teks-teks tentang Islam. Jadi kalaulah kita tidak menguasai bahasa Inggeris, kita menguasai bahasa Arab saja, kita ternafi peluang membaca tulisan tentang Islam dalam bahasa Inggeris. Dan ditulis dengan baik sekali. Sarjana-sarjana daripada Pakistan dan sebagainya. Dan yang menarik sekarang ialah sarjana-sarjana Islam yang convert pada Islam di Amerika, di UK. Betul. Mereka ini menguasai penguasaan ilmu Islam yang luar biasa. Mereka pergi belajar di Timur Tengah. Duduk berbelas tahun menguasai bahasa Arab dengan fasih, pergi menghadap tadah kitab dengan alim ulama di samping dapat degree Azhar, Madinah dan sebagainya. So penguasaan bahasa Arab baik dan menguasai turafnya baik. Jadi mereka menulis dalam bahasa Inggeris. Ini yang orang tak pandai Inggeris tak ada peluang. Ustaz Siddiq ini kekuatan dia. Yang Arab dia ada, yang bahasa Inggeris ada. Bahasa Inggeris ada. Itu kekuatan dia bawa sampai dia meninggal dunia lah. Kalau doktor memang dah lama orang kata ada seangkatan dengan seangkatan boleh orang kata dia boleh baca pemikiran saya boleh baca pemikiran. Kata kalau tengok muka berubah, dia kata boleh baca sepenuh je tidak. Tak adalah, maknanya kita boleh tahulah perasaan. Boleh itulah begitulah. So nak Ustaz Saddiq ni dari segi matlamat dia, contoh ada pada Abim ataupun apa yang doktor kenal dia matlamat, sebab daripada buku-buku yang dulu yang sebelum-sebelum ni kita ulang, dia punya pandangan penulisan dia banyak menceritakan cerita hari ni, tapi dia boleh cerita yang untuk 10 tahun 20 tahunnya. Dia terjadi. Dia begini, Ustaz Siddiq ni satu kali menarik. Ialah macam saya kata, pembacaannya dia terlalu luas. He reads widely. Dia kata. Dia pembacaannya luas. Dia kadang-kadang, saya pun, walaupun saya rasa saya membaca banyak juga kan. Kadang-kadang saya malu, dia boleh cakap, mana, entah dah baca buku ni? Malu kan. Dan dia benda yang contemporaneous, benda yang current. Jadi kerana pembacaan luas ini, horizon pemikirannya menjangkau luas lah. So dia boleh tengok future, dia tengok apa yang kaitu kan. Lainlah orang malah membaca, dia tak boleh fikir, tidak futuristik lah katakan. Dia kerana pembacaannya. Kalau saya bercakap tentang universiti dengan dia, bidang saya dan kata saya kerja universiti, pentadbir, dia punya pembacaan tentang perkembangan keilmuan di dunia barat itu, orang putih kata amazing. Sebab dia jumpa saya, dia dah ada buku. Entah dah baca buku ni? Buku fresh, baru, buku luar. Mahal. Bukan 300-400 ringgit. Dia dah order. Dia tu baca buku-buku yang ditulis tentang perkembangan pendidikan di Amerika, tulisan-tulisan Presiden Universiti Harvard dan sebagainya, tentang the future of education. Dia bukan saja dia boleh quote sebab dia membaca. Betul. Jadi ini keistimewaan dia, dan dia baca, kalau kata
bukan bidang dia lah, orang kata kan. Maksud dia bidang pengajar Islam. Tapi pembacaan dia kerana pembacaan luarnya luas. Mungkin saudara, ya macam saya, kita umumnya mengetahui. Dakwah itu bidang dia. Islamic Studies bidang dia. Betul. Kan? Tapi dia boleh menulis tentang manajemen, pengurusan. Apabila dia dijemput oleh Yapim untuk menyediakan model tentang pengurusan, dia baca teks-teks pengurusan ni, bukan yang teks pengurusan dalam bahasa Arab yang Islamic version ni, yang orang putih yang susah-susah tu dia boleh baca. Dan dia baca, dia faham, dan dia boleh kupas balik. Begitu apabila towards the end of hayat dia, dia spend sedikit masa di IDE, Institut Darul Ihsan, berhubung dengan pemikiran politik masyarakat kita. Ketandusan idealisme di kalangan masyarakat, nilai-nilai politik yang penuh dengan distortion. So apabila dia bincang saya tu, dia tahu bukan bidang dia, bercakap tentang nilai, values ini adalah bidang sosiologi. Kan? So dia kata kat saya, Syekh, mana boleh hantar prepare satu perbincangan tentang nilai. Saya buat homework saya. So dia berbincang secara serius. Sebab dia tidak mengetahui bidang ini. Tapi dia nak belajar, dia nak tahu. Belajar, betul. Kenapa nilai masyarakat kita tentang politik menjadi gini. Apa sebabnya? Berpunca daripada nilai yang lemah, nilai yang tidak menghormati ilmu dan sebagainya. Tidak menghormati orang yang berwibawa dan orang berpengalaman. Jadi dia tengok ni. So dia kata, sekarang anda faham apa yang termaksud dengan nilai. Jadi maksudnya saya, dia tidak setengah orang sombong dan angkuh. Dia rasa dia tahu semua kan, dan tak nak belajar. Jadi dia rasa ini dia ada kekurangannya. Jadi dia tanya kita. Dan bukan saya kawan-kawan yang lain pun, yang dia rasa dia ada kekurangan, dia bertanya. Jadi itu yang menariknya tentang beliau ini. Dari segi buku yang ditulis oleh arwah Ustaz Siddiq ni, banyak buku-buku ialah daripada apa yang kita dapat ulas sebelum-sebelum ni. Ada yang doktor cakap dinilai suatu masyarakat kalau dibuat macam ni, akan datang dia akan macam ni. Kalau masyarakat tu dididik macam ni, macam ni, dia akan jadi macam ni. Pandangan Doktor Ustaz dengan Ustaz Siddiq ni, dia boleh menggambarkan sesuatu masyarakat berdasarkan kehidupan kita hari ini. Akan jadi untuk masyarakat datang. Dia begini, Ustaz Siddiq ni satu keistimewaannya ialah selain menguasai bahasa tadi, ialah disiplin pengajian ini. Dia bukanlah fokus kepada Islamic Studies per se sahaja. Dia membaca dan memahami dan menghazami bidang-bidang lain. Dia tentang literature, tentang kesusastraan. Dia mempunyai kefahaman tentang Malay literature, Islamic literature, tentang tamadun, tentang orang kata heritage ataupun bahasa Arabnya turath, dan perbandingan agama, perbandingan budaya, perbandingan tamadun, dia hazami semua. Pembacaan dia adalah terlalu luas. Jadi kerana itu tulisan dia kalau kita perhatikan, dia bukan menulis tentang dakwah sahaja. Betul. Dia bukan menulis tentang tamadun sahaja. Dan bukan saja tentang budaya sahaja. Dia boleh tulis tentang masa depan bangsa, dan dia ada kait dengan pengalaman sejarah yang dilalui oleh bangsa Melayu. Betul. Untuk memahami pengalaman sejarah bangsa Melayu, dia baca dari segi tulisan tokoh-tokoh ulama dahulu, ulama silam, Raja Haji Ali lah apanya. Dan dia tengok juga tulisan-tulisan ulama-ulama di Timur Tengah dan sebagainya, Rashid Ridha dan sebagainya. Dan pemikiran-pemikiran ini
walaupun berbeza tempat tapi tak dapat lari daripada benda yang lebih kurang sama. Betul. Maksud apa yang dilalui oleh masyarakat Arab ke Masyarakat dulu. Syria, ke problem kezaliman, problem ketidakadilan, sama je kan. Cuma orang kata mungkin kaedah kezaliman sana lain, kaedah kita je lain. Tapi dia boleh menggarap semua itu dan dirumuskan dengan baik dalam tulisan-tulisannya. Jadi tulisan-tulisannya tentang orang Melayu, tulisan tentang Islam, masa depan Islam, politik umat Islam. Jadi kita baca itu fresh, refreshing dan bukanlah teori saja. Betul. Dia berpaksikan pengalaman yang boleh kita pelajari untuk kita elakkan supaya tidak berlaku dalam masyarakat kita pada masa-masa mendatang. Jadi horizon pemikirannya itu begitu luas kerana pembacaannya luas dan kefahaman dia terhadap pengalaman dan peristiwa yang dilalui oleh umat daripada dahulu sampai sekarang, sama ada di rantau Asia Tenggara, di rantau dunia Melayu ke dunia Arab ke kerajaan Osmaniyah Turki ke, semua itu memberi suatu insight lah, satu wawasan kepada pemikiran dia yang boleh kita pelajari, boleh kita ada ibrah, ada lessonnya yang boleh kita. Jadi itulah yang sebenarnya tak banyak orang ada. Saya cakap ikhlas tanpa niat menghina sesiapa. Ada seorang kawan saya PhD dalam pengajian Islam. Dia kata inilah kami berbeza masa jadi inilah keistimewaannya. Yang kami tidak ada apa yang dia ada. Ini ustaz yang honest lah. Yang adil pada diri dia menilai, walaupun dia pun dah kawan saya ni ada PhD, dia kata inilah beza Ustaz Siddiqnya. Inilah keistimewaan dia, kefahaman dia, pembacaannya terlalu luas bacaannya dan sebagainya, menyebabkan pemikiran dia itu lain pada orang lain. Kecintaan dia kepada ilmu dan baca tu amat tinggi kalau menurut doktor kan. Memanglah memang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau satu benda yang dia kalau doktor cerita tadi macam Ustaz tadi dia kata dia tak tahu. Dia sanggup berkongsi, buat satu dia nak berkongsi dan dia faham benda tu betul-betul faham, barulah dia puas hati. Macam saya kata ni towards the end of his hidup dia lah, sebelum dia meninggal kan. Kami mengadakan siri perbincangan setiap minggu di Institut Darul Ihsan IDE. Dia kondaknya tentang pemikiran politik masyarakat Melayu kan. Dia nak tahulah secara mendalam. Jadi kita buat ni tiap-tiap minggu untuk tempoh saya rasa 2-3 minggu juga. Jadi kita menggarap, menggali dan di situ kita terlibat semualah. Macam saya katalah, ada yang dia rasa tak faham, macam tadi lah, konsep nilai ni penting. Nilai ni penting sebab kita bergerak berdasarkan nilai dalam hidup kita kan. Jadi dia rasa ini bukan bidang aku lah kan. Aku kena dengar pada orang yang tahu. Betul. Jadi itu yang menariknya, menyebabkan dari dia dengar daripada macam-macam ini dan dia tidak orang kata egoistik untuk mengakui. Apa boleh dia cakap? Ini anda dapat dari mana Nawawi ni. Jadi dia sebut itu. Jadi itu tawaduk dia lah. Itu tawaduk dia. Daripada doktor cerita, ustaz ni seorang pendengar yang baik sebenarnya. Nak dapat sesuatu tu dia sanggup dengar dan dia menilai satu benda. Betul tak? Dan bukan saya seorang ni, saya kata ni sebab saya yang alami. Yalah. Banyak kawan-kawan saya lah yang hebat-hebat yang juga berkongsi pandangan dia. Profesor Ridwannya dan lain-lain lagi. Sebab doktor pun seakatan. Mana doktor lebih mengenali arwah ni kan. Orang kata kerana seakatan tu barrier tu tak berapa itu sangat kan. Tak berapa tebal sangatlah sebab kita cuba tak cakap muaku je lah kan. Dia sebenarnya nilai daripada apa doktor cerita ni, nilai nak dapat ilmu, nilai membaca tu amat-amat tinggi daripada arwah ni yang buat orang kata satu perkara yang luar biasa bila pemikiran dia pun pemikiran. Kalau misalnya cakap kalau ustaz ada, kalau saya bercakap dengan dia pun dia boleh tahu
saya ni orang macam ni macam mana? Cara percakapan kita ni, dia tahu dia ni orang macam ni. Betul doktor? Betul. Dia tahu dia ni hantar. Saya tahu. Contoh tinggal lagi dia tak akan bercakap macam tu, tapi dia dah boleh baca cara dan pemikirannya. Betul doktor? Betul. Sebelum untuk sebelum arwah meninggal, mungkin setahun dua, ada apa-apa program, projek yang dirancang yang dah berjalan ataupun yang belum jalan, ada tak? Dia projek yang dia itu ialah pendidikan politik, political education. Itu benda yang dia ada dua yang dia tumpu. Satu pendidikan politik atau political education, satu lagi maqasid syariah. Objective of syariah. Ini dia orang tekuni betul lah. Dan saya rasa dia tak cakap banyak, tapi dia tak hebohkan. Tapi ilmu dia berhubung dengan maqasid ini dan antara yang terbaik lah. Dan dia ni satu benda yang menarik tentang dia. Macam saya katalah, kerana dia suka membaca. Apabila maqasid syariah ini satu bidang yang relatif baru. Dalam sejarah keilmuan Islam dah ada. Al-Ghazali dah bincang dah sebab maqasid objektif ni kan. Tapi sebagai satu disiplin baru itunya timbul lately aja kan. Jadi apabila maqasid ini menjadi satu perkara yang dicuba dikembangkan, diperluaskan, dia pergi hampir seluruh dunia mencari buku. Dia pergi ke Indonesia, semua buku berhubung dengan bidang ini dia beli. Dia pergi ke Timur Tengah, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Kuwait, ke Gulf State dan sebagainya. Dia spend beribu ringgit lah. Dia nak kata, saya rasa kalau di IDE tu, Institut Darul Ihsan, koleksi maqasid yang terbaik di Malaysia, tanpa kita hebohkan kepada seluruh negara lah. Di situlah. Dia punya terbaik lah. Ini kerana dia membaca. Sebab dia beli, institut beli dan dia baca. Di samping yang di rumah dia, kalau pergi ke pustakaan di rumah dia, di galeri Siddiq Fadil tu. Jadi dia bukan ambil sambil lewa dan nak tahu sikit-sikit je. Apabila dia ambil, dia take it seriously, dia baca sungguh-sungguh, dia hazamkan sungguh-sungguh, sehingga dia boleh menguasai subjek itu dengan baik. Sebab tu bila kita tengok tulisan-tulisan dia, very deep, dalam. Dia tulis tentang politik. Saya bukan cala-cala orang boleh tulis. Betul. Saya apabila tahun 99 punya election, pilihan raya election, di mana ketika itu BN menang, tapi BN menang zaman Tun Dr. Mahathir, dia menang election basically kerana undi bukan Melayu. Tahun 99, 65% pengundi Melayu mengundi Parti Pembangkang, iaitu PKR, DIP, PKR, PAS dan sebagainya. Artinya pengundi tradisi UMNO sudah lari, banyak lari kepada itu. So apabila kita mengupas election results tu, kupasan dia tak serupa orang lain. Saya terpegun sampai sekarang kupasan dia. Kupasan orang lain, kerana faktor geografi lah, faktor ekonomi lah, apalah, pendapatan orang dah menurun dan sebagainya. Dia bukan begini. Dia pergi ke benda yang abstrak tapi real. Dia kata ini ialah masyarakat Melayu sudah memahami benda-benda yang abstrak. Masyarakat Melayu sudah memahami apa itu keadilan. Masyarakat itu sudah memahami apa itu kezaliman. Masyarakat Melayu itu sudah tahu apa itu aib. Anwar Ibrahim telah diaibkan oleh Mahathir dan orang Melayu tak boleh terima. Jadi benda-benda abstrak ini yang kita pun tak fikir, orang Melayu faham ke keadilan ni? Orang Melayu faham ke kezaliman ni? Orang Melayu faham ke marah sangat ke orang Melayu diaibkan? Jadi dia kata pengaiban yang dilakukan luar biasa. Mengatakan dia berzina lah, dia batal punggung orang lah. Jadi ini masyarakat Melayu tak boleh terima. Jadi ini sahaja pun sudah
merubah pemikiran orang Melayu, minda orang Melayu. Bagi saya itu satu analisis yang menarik bagi saya sebagai seorang sosiologi. Kalau kita dengar tadi lah, orang kata dari faktor geografi lah, faktor faktor ekonomi lah, orang tak ada kerja lah, orang marah protes gaji murah lah, macam-macam lah. Kalau kita tengok biasa pembicaraan tentang politik ni bersekitar tentang itulah, ketidakadilan dari segi ekonomi, jurang pendapatannya begitu, jurang pendapatan, jurang macam-macam kan. Orang ambil situ je. Tapi tak pergi cakap tentang soal keadilan sebab dia benda abstrak. Tapi itu analisis dia. Dan boleh fikir, betul juga kan? Betul, memang betul ketika itu. Jadi maksudnya dia lain pada orang lain. Itu yang saya salute betul. Very original pemikiran dia bagi saya lah. Doktor, kalau doktor cerita tadi pemikiran di luar hasil yang last contoh dalam masa dalam 2-3 tahun 2-3 tahun sebelum arwah meninggal, mungkin ada apa-apa yang dia nak buat, dia nak keluarkan tapi tak tercapai, ada doktor? Dia basically yang saya rasa dia nak kata galak tidaklah kan. Tapi dia memang memberi penumpuan yang khusus tentang maqasid syariah. Tapi benda tu belum berhasil secara konkret lah. Penghazamannya dah sudah dari segi teori dan sebagainya dah sudah kemas, tapi penulisannya belum sempat ditulis secara mendalam lah, sehingga meninggalkan suatu khazanah pemikiran kepada masyarakat. Dia juga tentang pendidikan politik yang saya kata tadi. Kita sempat berdiskusi panjang lebar, berminggu-minggu, kita buat self criticism sama kita, comparing notes dan sebagainya. Tapi benda tu tak sempat diterjemahkan dalam bentuk penulisan. Sebabnya Ustaz Siddiq ni kan boleh dia tulis cukup mendalam, cukup serius. Kalau saudara baca buku-buku dia, very deep, dalam, very deep, and very engaged, orang putih kata. So dia bukan tulis superficial, kita fahami baca, tutup, that's it. Jadi dia belum sampai ke situ. Jadi artinya dia tak sempat lagi lah nak tulis benda-benda yang dua area yang saya nampak dia beri tumpuan. Itu maqasid syariah. Walaupun dia sudah berbicara tentangnya, dan juga tentang pendidikan politik. Saya rasa kalau dia sempat, Allah tak izinkan, ini akan ada impact dalam masyarakat kita. Okey doktor, boleh kesempatan ni boleh doktor cerita kesimpulan lah daripada pemikiran dan kepimpinan Siddiq Fazil ni, doktor boleh bagi kesimpulan beliau ataupun arwah ni seorang bagaimana mungkin di segi yang dia nak sampaikan kepada mungkin dia arwah ni seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan, seorang intelektual, seorang public intellectual, iaitu intelektual masyarakat. Intelektual ni banyak jenis. Public intellectual. Tak banyak public intellectual. Banyak orang tak berani bercakap dalam masyarakat. Banyak orang tak berani mengemudikan masyarakat ke arah satu-satu jalan tertentu. Sebab public intellectual ni boleh mengundang kemarahan orang. Sebab you cakap depan public, you nak change the society dan sebagainya kan. Orang boleh marah, pemerintah boleh marah. Orang tak pemerintah pun mungkin tak suka idea itu kan. Tapi dia public intellectual of his era lah bagi saya. Dan dia ilmuwan yang par excellence. Ilmuwan ini kerana di samping apa yang Allah anugerahkan, ialah kerana kesungguhan dia. Pembacaannya luas, kerajinannya membaca, kerajinannya bertanya. Jadi dia, dan misi dia ialah membawa pencerahan, enlightenment dalam masyarakat. Jadi tidak cukup setakat berteori, berilmu, tapi masyarakat tidak di-enlighten, tidak dicerahkan. Dan dia, satu kali dia pesan seorang intelektual, seorang ilmuwan itu mestilah mencerahkan masyarakat, berani dan amanah
uh, the essence of intellectual, inti intellectual dan ilmuwan itu ialah amanah. Amanah itu erti benar. So kita kena bercakap benda yang amanah, benda yang benar, walaupun pahit. Dan kalau baca tulisan dia tentang ini pun, dia bersandarkan banyaklah ayat-ayat Quran yang saya pun bukan ingat sangat ayat-ayat ini, tapi banyaklah bersandarkan ayat-ayat Quran yang memesan kepada kita supaya adil, amanah dan sebagainya. Dan intelektual itu mesti berani. Betul. Masalahnya yang dia sebut dalam buku dia ialah banyak ilmuwan ini tak berani. Orang putih kata play safe. Tak berani nak tegur. Tapi dia kata ini bukan sifat yang baik. Sebabnya ada hadis kursi mengatakan ilmuwan ini akan ditanya di akhirat nanti. Apa kamu buat? Jangan nak jawab kata I want to play safe. tak nak antagonize orang. Yalah. Takut pemerintah marah. Takut orang ini tersinggung. Jadi you sudah tidak berperanan sebagai ilmuwan. Jadi ilmuwan ialah mencerahkan. Jadi itulah yang Ustaz Siddiq dalam banyak-banyak tulisan dan kupasannya ialah mengingatkan kita, especially orang yang berilmu lah, supaya jangan segan untuk menegur kepincangan dan mesti committed. Dan banyak tulisan-tulisan dia memberi contoh-contoh orang yang hebat-hebat yang berpegang kepada ilmu, menghormati ilmu, menyanjung ilmu dan menyanjung peranan dia sebagai ilmuwan, iaitu dia mesti amanah, mesti benar, mesti jujur. Sebab semua ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi, itulah apa yang saya nak sebut yang hendak disampaikan in a nutshell secara mudah oleh arwah Ustaz Siddiq Fadil. Alhamdulillah Doktor. Walaupun masa yang singkat, tapi ulasan pasal tentang Siddiq Fazil ni amat-amat menarik lah. Yalah, saya kata. Kata-kata yang terakhir Doktor lah. Yalah, seorang, saya daripada tadi memang tertarik mengenalkan arwah Doktor Siddiq. Nombor satu pasal ilmuwan. Baca. Macam saya lagi satu tertarik yang keluarga Doktor ayah tu. Straits Times baca. Mungkin ada doktor boleh berkongsi untuk anak-anak muda di sana, ataupun tak anak muda orang luar di sana, nak jadi seorang yang berilmu ni, dia tak ada jalan mudah, tak ada jalan shortcut kecuali dengan baca. Mungkin doktor ialah baca ni, orang kata banyak baca ringan, baca bacaan berat. Boleh doktor bagi apalah, mungkin orang kata pandangan bagaimana nak jadi seorang yang berilmu ni doktor. Dia benar ni alhamdulillah lah kalau orang kata ada kesedaran yang tiba-tiba. Tapi tak dapat lari daripada proses sosialisasi yang kita lalui ini. Betul. Maksudnya ayah kita mendidik kita, expose kita, dan kita pula jangan lari daripada orang ilmuwan. Dan kita kena mendekati. Sebab dalam Islam menuntut ilmu ini adalah suatu yang luar biasa. Betul. Hebat dan pahalanya. Kan? Jadi khususnya untuk ibu bapa lah, kena nurture benda ni kepada anak-anak, supaya suka membaca, suka bertanya. Kita kena engage mereka, kena talk to them, discuss with them. Selalu mengingatkan mereka. Kalau saya sampai sekarang pun, walaupun dah besar, dah ada PhD apa semua, saya masih tulis, have you read this book? Ataupun bagilah quotation daripada sarjana orang yang kita rasa perlu dia, mengingatkan dia, walaupun macam saya kata ada PhD dah bekerja universiti, nak peringatkan apa lagi dah. Tapi itu pun kita kena itu. Jadi untuk generasi muda ni, inilah perkara yang perlu dilakukan. Tapi dalam dunia hari ini, dunia ledakan informasi ini memang suatu perkara yang baik, ledakan informasi. Tapi kita kena pandai-pandailah menilai dan memilih yang terbaik lah. Ini kadang-kadang kita sendiri pun kena memberi nilai-nilai tertentu pada anak-anak kita. Betul. Apa yang boleh dibaca, patut dibaca, apa yang patut dijauhkan dan sebagainya. Supaya tidaklah baca ikut suka je kan. Betul. Yang tidak ada nilai keilmuan lah. Nilai seronok-seronok tak membawa ke mana kan. Habis macam tu lah. Habis macam tu je. So
apa dia, dengan perkataan lain, parents ni memang memainkan peranan yang penting. Doktor, sebelum berakhir ni, Institut Pemikiran dan Kepimpinan Siddiq Fazil, ada apa-apa program dalam masa terdekat ataupun 2-3 bulan akan datang ni? Institut ini sebab kita baru set up je. Kita dah 2 kali buat retreat untuk membincangkan perancangan institut jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang kita nak terbitkan buku, ada kita nak buat seminar, ada kita buat seminar peringkat national level, ada seminar international level. Yang paling dekat ialah September ni, ketika saya 14 hari bulan ke, itu kita nak mengingati setahun kematian Ustaz Siddiq. Dia mati 31 Ogos, tapi kita anjak September. Itu ada satu seminar nasional. Baru ini telah terlepas satu, telah berlalu seminar tentang pendidikan hikmah. Satu lagi bidang yang saya tak sentuh tadi. Dia membawa idea tentang apa itu pendidikan hikmah, pendidikan yang terbaik untuk kita. Itu dah lepas 2 minggu sudah oleh Profesor Emeritus Yusof. Dia membicarakan pendidikan hikmah. Dan akhir tahun ini International Seminar on Peaceful Coexistence. Ustaz Siddiq ni macam kata pemikirannya luas betul. So dia kita nampak sebab dia di antara perkara yang ditekankan oleh beliau ialah perlu je kita mempunyai peaceful coexistence dalam masyarakat kita. Dia jarang, kebanyakan ustaz ni dia tak fikir benda-benda penyatuan masyarakat, perpaduan nasional. Tidak ada dalam kepala mereka. Tapi Ustaz Siddiq ini benda yang penting dalam negara seperti kita. Jadi so dia pernah menghadiri bentang paper tentang ini, tapi kita nak buat seminar besar peringkat international akhir tahun ini. Itu yang dekat lah. Bulan 9 satu, sempurna 1 tahun dia meninggal. Bulan akhir tahun 1. Lepas tu bulan 3 ada saya lupa yang itu. Makna nanti apa-apa nanti akan diwawarkan melalui FB online lah. InsyaAllah. Okey doktor. Amat-amat menarik perkongsian tadi. Kalau nak kata nak cerita, kalau ikutkan masa tu tak cukup. Kalau nak cerita Ustaz Siddiq itu kita belum pilih teks tertentu lagi yang tu. dia ada buat teks sekali kan. Itu lagi banyak. Ada teks. Saya ada satu buku yang ditulis oleh kena teks pendidikan saja. Itu pendidikan hikmah dia. Itu memang amat panjang. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan menjemput lagi doktor berkenaan tentang mungkin tentang teks yang diboleh oleh Ustaz Siddiq Fazil. Okey, terima kasih banyak doktor atas kesediaan hadir ke sini. Terima kasih. Jadi kami daripada Perbadanan Persatuan Awam Negeri Sembilan, ada YDK Research Siang Berhad, mengucap terima kasih kepada doktor dan tetamu di luar yang mendengar, yang sudi mendengar program Buku di Hati hari ini. Itu saja hingga kita bersua lagi insya-Allah. Tak silap kami YDK ini program dengan YDK Research Buku di Hati ini ada program terakhir untuk ni dan diberitahu akan sambung tapi masa akan diberitahu kelak. InsyaAllah kita akan bersua juga Buku di Hati ini dengan tetamu-tetamu lain insyaAllah akan datang. Itu saja daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Hingga berjumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.